Okay, Assalamualaikum. Good morning everyone. Hari ini kita akan bersambung lagi dengan PDPR kita matematik dan kita sekarang masih di topik wang. Okay, yang ini adalah berdasarkan modul yang telah kamu dapat, muka surat 22 dan muka surat 23. Okay, jadi apa kabar semua? Hari ini kita akan mulakan dengan muka surat 22. Okey, kalau kita tengok di atas ni ada diberikan maksud apakah itu aset, liability, faedah dan cukai. Aset ialah apa yang kita miliki seperti wang tunai ataupun harta benda. Liability pula ialah tanggungan kewangan ataupun hutang. Faedah ialah sejumlah wang yang kita peroleh di atas simpanan wang kita di bank, dan cukai perkhidmatan adalah cukai yang perlu dibayar di atas perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan seperti hotel atau restoran. Okey, jadi kita tengok soalan 1, kita kena selesaikan. Soalan dia adalah jadual menunjukkan aset dan liability Puan Hasma. Jadi soalan dia ialah hitung jumlah aset dan jumlah liability Puan Hasma. Jadi kalau kita tengok di sini, kereta 60,000, kemudian perumahan 120,000, kereta ada 35,100, simpanan 10,500, hutang kad kredit 5,600 dan amanah saham 15,600. Jadi kalau soalan dia jumlah, kamu kena kira, tambahkan semua ya. 60,000 tambah 120,000 tambah 35,100 tambah 10,500 tambah 5,600 dan 15,600. Okey, kita pergi soalan kedua untuk mengetahui siapa yang lebih kaya. Jadi kita kena kira aset tolak dengan liability. Jadi contohnya Encik Zafran ni, dia punya aset adalah 0.325 juta. Kita tukarkan ke nombor bulat 0.325 darab 6 lah kalau tukarkan ke nombor biasa atau nombor bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pindah 6 kali. So akan jadi 325,000. Jadi 325,000 ni tolakkan dengan liability-nya iaitu 47,600. Okey, kemudian nanti Encik Roma pula 285,740 tolak liability-nya ialah 22,930. Jadi kamu kena tolak asing-asing. Okey, mana nanti hasil tolaknya lebih banyak, dialah yang lebih kaya ya. Maksudnya aset tolak liability, siapa baki selepas ditolak tu lebih tinggi, itu adalah lebih kaya. Okey, kemudian soalan ketiga, Syamila menyimpan wang 4,800 di bank. Bank itu menawarkan faedah 2.5% setahun. Hitung jumlah faedah yang diperoleh Syamila dalam masa setahun. Jadi 4,800 ni kita darabkan dengan 2.5. Okey, lepas kita darab tu kita kena bahagi 100. Jadi kamu kena darab nanti 4,800 darab 2.5, kita akan dapat 12,000. Kemudian kena bahagi 100 sebab kan 5%. So cara kalau kita bahagi 100, kita potong sejak 2 sifar. 1, 2. Jadi faedah dalam setahun ialah RM120. Ya. Ini dia RM120. RM120. Soalan 4. Aziza membuat pinjaman daripada bank 10,500. Faedah ialah 3%. Hitung jumlah ansuran bulanan dalam masa setahun. Jadi ini 3% ya. Dalam masa setahun. Jadi 10,500. Kamu kena darab dengan 3. 31,500. Kemudian bahagikan dengan 100 sebab kita ada peratus. Jadi 315 ya. Dia punya faedah. Tapi kita jumlah ansuran bulanannya
kita kena kira lah RM. Oh, okey. Sekejap. 315 ialah jumlah ansuran bulanan dalam masa setahun. So, ini ialah faedah setahun. Jadi, kita tambah 10,500 tambahkan sahaja dengan 315. Untuk kita tahu. So, bila kita tambah, kita akan dapat 10,815. Okey, soalan 5. Sebuah bank memberikan faedah ke atas simpanan 2% setahun, Fatah menyimpan 2,500. Okey, jadi selepas 2 tahun, jadi kita kiralah RM 2,500. Darab dulu dengan 2, sebab 2% kan, nanti baru kita bahagi 100. So, 5,000 bahagi dengan 100 iaitu RM50. Jadi maksudnya setahun dia punya faedah RM50. Jadi daripada ini setahun, kalau 2 tahun RM50 darab 2 akan dapat 100. Tambahkan dengan simpanan asal 2,500. So kamu kena tambahlah 100 tambah 2,500 kita akan dapat 2,600. Jadi kamu kena buat jalan kiranya. Helena dan rakan makan di sebuah restoran, harga makanan 255 dan cukai perkhidmatan 4%. So, kaedahnya sama. 255 darabkan dengan 4 dahulu. Kemudian bahagi 100. 1, 2, pindah titik. Maksudnya, cukai dia ialah RM10. Tak titik sini. RM10.20. Jadi RM255 tambah dengan RM10.20. Untuk kita tahu berapa yang mereka perlu bayar. So semua total RM265.20. Okey. Soalan ke-7, Mira membeli peti sejuk. Harga peti sejuk termasuk cukai RM4,240. Harga peti sejuk ialah RM4,000. Jadi, kita tolak dulu. RM4,240. Tolakkan dengan RM4,000 untuk kita tahu berapakah cukainya. So, ini ialah cukai 240. Perkan dengan harganya. Darabkan dengan 100. So, potong sifar. 240 kita bahagikan dengan ni 40. Ni pun potong lagi sifar di belakang. So 4 darab 6 kita akan dapat 24. Jadi maksudnya cukai yang diambil adalah 6%, ya. Ini ya jawapan dia 6%. Ini semua titik saya di bawah. Okey, Aichin menginap di sebuah hotel. Bayaran untuk menginap ialah 180. Dia menginap 5 hari dan cukai 6%. Jadi 180 darab dulu dengan 6. 0 darab 6, 0. 8 darab 6, 48. 8 saya tulis, 4 naik atas. 1 darab 6, 6 tambah 4, 10. 1080. Lepas tu 1080 ni kita kena darab 6. Sebab dia ada cukai 6% kan. Darab 6 lagi. 0 darab 6, 0. 8 darab 6, 48. Dan bahagi 100. 1, 2. RM64.80 ialah cukai. So, dia perlu bayar RM1,080. Ya, teacher kasih cantik sikit. Ni kita bahagilah supaya tak bingung. RM1,080 tambah RM64. RM64.80. Okey, RM64.80. So, bila kita tambah, sini dapat 80 sen. 0 tambah 4, kita akan dapat 4. 8 tambah 6, 14. So, 4 juga. Naik 1 di atas. 1.
So, jumlah yang dia bayar adalah RM1,144.80. Jadi, ini semua kaedah ni teacher sudah ajar. Apa yang kamu buat, kamu perlu cuba dahulu. Okay? Cuba dahulu. Lepas kamu cuba, baru kamu tengok betul ke tidak apa yang kamu buat ni. Okay, kamu boleh rujuklah jawapan dari tempat teacher ni. Tapi cuba dahulu ya. Okay, so untuk hari ni kamu perlu cuba. So, soalan 1 dan 2 ni teacher tidak sedialah jawapan sebab ini mudah. Kamu kira sendiri. Okay, so untuk hari ni itu sahaja. Selamat mencuba. Jangan tidak cuba ya, mesti cuba. Assalamualaikum.